Kalau kita buat baik ada gandaan kebaikan daripada 10 hingga 700. Tapi kalau kita buat jahat, Allah ambil satu je. Kan? So daripada hadis ni saya nak terangkan ni, potensi untuk kita mendapat keredaan Allah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan syurga tu, the potential lagi Lagi besar. besar, Lebih besar. lagi besar Lagi besar. compared tu bila kita melakukan dosa. Tapi ada juga daripada kita, waliyazubillah min zalik, teruhban ke dalam neraka disebabkan banyak sangat dosa-dosa yang dilakukannya melebihi kebaikan yang dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam rancangan The Malam Jumaat Show episod terbaru. Ia juga dikenali sebagai TMJS, rancangan yang dianjurkan oleh Persatuan Muhammadiyah, iaitu persatuan yang giat dengan kegiatan dakwah, pendidikan dan kebajikan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh melungsuri ke laman muhammadiyah.org.sg atau boleh kunjung ke Facebook kami, Instagram, YouTube dan juga Spotify. Dan Alhamdulillah pada malam ini kita akan lanjutkan dengan topik yang sangat mungkin insya-Allah lah sangat menarik, dan hos anda pada malam ini saya Ustaz Khairul Kamal. Dan saya juga Ustaz Hafiz Zainul, dan saya akan menemani Ustaz Harul Kamal untuk program malam ini insya-Allah. Insya-Allah. Dan tetamu kita pada malam ini, dia bukan calang-calang orang, dia adalah orang yang memang dekat hati Muhammadiyah ni, iaitu Al-Fadil Ustaz Azri Azman. Ustaz Azri Azman ni dia merupakan Presiden Persatuan Muhammadiyah, dan dia adalah salah seorang yang disegani di sinilah, masya-Allah. Khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat semua Alhamdulillah, masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Ustaz, mungkin kita boleh mulakan dengan Ustaz berkongsikan sikit mengenai perkembangan di Muhammadiyah ini supaya orang lebih tahulah mengenai apa yang kita lakukan di sini insya-Allah. Okey. Ya, kalau Muhammadiyah insya-Allah alhamdulillah banyaklah usaha-usaha dan aktiviti yang kita sedang laksanakan yang mungkin juga akan laksanakan khususnya selepas dah ada easing measure sekarang kan. Semua dah boleh open, kita dah mask off, so banyak aktiviti yang kita boleh buat, usahakan. Cuma itu perkembangan Muhammadiyah lah kan. Kalau saya sendiri pun dah berkembang sikit kan dari segi saiz, sebab dah banyak dah banyak undangan untuk attend acara-acara sebagainya. So, banyak makan lah. Jadi itu yang nak kena jaga sikit lah. Perkembangan yang saya harap perkembangan yang mungkin kalau tak dijaga akan jadi perkembangan yang tidak baik. Berkembang lagi Ustaz. Saya rasa bukan hanya sekadar makan apa dekat Singapura, kita pun dah boleh makan angin Betul. Kita dah boleh makan angin, dah boleh pergi macam-macam tempat kan. Insya-Allah. Insya-Allah. Pemandangan kita tengah berbual pasal makan ni, kita biar makan tak muasik main makan je. Kadang-kadang kita dah selera makan tu kan. Makan pun tak ingat dunia kadang. Jadi pada masa yang samalah kita bila makan ni jagalah pemakanan kita, jaga keselamatan kita. Lagi-lagi sekarang COVID tengah on the rise kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semualah insya-Allah. Dan insya-Allah topik kita pada kali ini iaitu dosa tetap dosa. Dan sebelum kita lanjutkan kita punya perbincangan, kita inginkanlah penonton yang di luar sana, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya anda follow kita punya Facebook, dan jangan lupa like and share. Kemudian bagi yang menonton di YouTube pula, jangan lupa subscribe Muhammadiyah SG. Jadi mungkin Ustaz Hafiz boleh share tentang apa topik kita nak sampaikan sebenarnya. Boleh insya-Allah. Tapi topik dia macam UV juga topik tetap dosa tapi itulah insya-Allah kita akan kongsikan sinopsis dia pada malam ini. Okay, so basically apa yang kita lihat, kita sedang berada di era social media di mana kadang-kalanya dia ada kebaikan dan keburukan dia lah. Jadi antara kita lihat perkara yang berlaku di social media ni, orang ni dia senang untuk nak menzahirkan kesalahan yang dilakukan. Ditunjukkan. Maksudnya kalau dia post mesti orang nampak apa dia post. Jadi kadang-kadang mungkinlah wallahu alam dia niat baik ke sebaliknya ke, tapi apa dia menzahirkan benda dia buat tu orang semua akan memandang.
Jadi lagi-lagi bila berlakunya benda-benda viral, bila orang buat benda yang kita lihat seperti benda yang salah dan sebagainya, tentunya orang akan lekas menghukum lah. Orang akan nak tegur dan sebagainya. Cuma cara apabila orang tegur tu, dia ada cara yang berbeza kan. Ada yang tegur secara private, alhamdulillah. Ada yang tegur dekat status ke, dekat komen ke. Tambahan pula ada juga yang tegur sampai dia kasihkan tuhmahan-tuhmahan, kata-kata yang kesar dan sebagainya. Jadi ada yang kurang etika dan beradab dia lah. Jadi mungkin setengah daripada kita sampai terlupa yang kita ni sebenarnya pendosa juga. Kita sangat fokus dekat orang, kira Hmm. kita pun kita macam orang kata apa, biar fokus kat orang je lah. Sehingga kan kadang-kadang kita cakap, benda-benda dosa kecil ni tak apalah, tak kisah kan, Allah akan maafkan. Sampai ke satu tahap di mana kita buat dosa-dosa besar pun, kita rasa benda tu dah di-normalize Dah kan. normal Mhm. Tak rasa yang tu yang kita Salah buat tu besar. dosa besar di Ah, sisi Allah Subhanahu Wa Taala. betul, pasal dia dah jadi benda yang normal. Hmm. Jadi Ana tak tahu kenapa jadi macam gini mungkin ada daripada setengah orang yang mengatakan, at least aku buat dosa, aku tak hipokrit apa. Aku buat dosa biar orang tahu lah, aku tak sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Jadi mungkin ni soalan yang kita nak tujukan kepada Ustaz Azri. Mungkin Ustaz boleh kongsikan, macam pemikiran macam ni adakah dia bernas ataupun mungkin dia salah faham dari segi erti dosa, definisi dosa tu tersendiri, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa wala. Uh, Topik dosa ni topik yang berat. Of course berat kenapa? Kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri kan. Sebab saya rasalah kita semua uh, patutnya mengaku bahawa paling-paling pun setiap hari ada dosa yang kita lakukan ataupun kesilapan yang kita laksanakan. Jadi perlu kita ketahui mungkin isu dosa ni, pengertian dosa ni dengan kalau boleh dengan lebih mendalam lah. Kalau kita nak faham tentang pengertian dosa ni, selalunya dosa dalam bahasa Melayu kan. Kita kalau kita takrifkan dosa tu yang biasa mungkin kita pergi kamus ke apa ke, kita ambil definasi lah. Dosa ni perbuatan yang melanggar hukum agama atau tak, perbuatan yang melanggar hukum Tuhan ataupun agama. Hmm. Juga boleh diterangkan sebagai perbuatan yang another definition, perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip moral. I see, okay. So tadi macam ada agama kan, kalau agama kita Islam, Hmm. yang kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, so kita been guide by perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan aturan Islam. Tapi kalau juga mungkin yang mungkin dia tak attach to agama ke apa-apa belief, apa-apa yang dia rasakan melanggar prinsip moral pada pendapat dia pada dia adalah dosa lah. Kan. Tapi saya suka untuk quote daripada definisi yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi terangkan dosa adalah apa yang menimbulkan keresahan di jiwamu dan kamu benci ia dilihat manusia. So perbuatan yang kita rasa tak senang, tak sedap untuk kita buat, dan dalam masa yang sama juga kita kalau buat kita benci ia dilihat manusia. So selalunya perbuatan yang kalau kita lihat dosa-dosa yang diterangkan dalam Islam semua perbuatan yang somehow kita tak comfortable doing, tapi mungkin ada inclination, hawa nafsu dah masuk. So kita buat juga tapi kita risau kan, ada kekesalan dan sebagainya bila kita lakukan. Yang tak kesal tu ada story lah kan. Itu mungkin orang dah terbiasa terbiasa buat. So tu lebih kurang definisi dosa lah yang mungkin daripada apa yang kita faham daripada bahasa dan juga apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa juga kita biasa dengar kan, dosa ni terbagi pada dua. Dosa kecil, dosa besar kan, al-kabair was-saghair kan. Kalau dosa besar ni usually diterangkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya macam kita syirik Allah SWT, mensyirikkan Allah SWT, menyekutukan Allah SWT. Kita buat sihir ni dosa besar. Jangan fikir ni sihir ni dosa kecil kan. Ada pula kita membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa taala, kita makan harta anak yatim. Harta orang lain tapi ni anak yatim. Itu pun kategori dosa besar. Dan kita berbuat zina, kan. Walaupun sekarang ni tengok zina dah berluasa, kan. Kita kena still ingat, kita tahu bahawa zina ni dan juga mungkin liwat juga adalah satu perbuatan yang dosa besar yang Ya. ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. So ini dosa-dosa besarlah. Kalau as-saghair ni, dosa-dosa kecil ni ialah dosa yang selalunya dosa yang bila kita dengar sesuatu benda yang tak baik, terlihat maksiat, so something yang somehow kita terlihat tu kirakan boleh consider dosa jugalah kalau kita terus melihat, kan. But kalau bezanya memang dosa besar ni memang ada impact besar terhadap diri kita dan mungkin orang lain. Dosa kecil dia mungkin something yang kita terlihat dan terdengar, tapi kalau kita berterusan lakukannya, dia akan compile lah jadi, dan kita enak lakukannya. Kita lihat dah mula-mula kita tengok maksiat tu kita tertengok. Tapi kalau kita dah enjoy tengok, kan, nak pandang lagi, jadi satu dosa yang been compile dan akan ada impact lah terhadap timbangan amal kita dan juga terhadap peribadi kita lah. Ya. So sebaiknya bila Hmm. dah kita dah ternampak benda tu kita nak kena put a stop lah Ya, yes. mula istighfar, ta'awud dan sebagainya. Ya. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok kalau kita tengok dekat Instagram atau TikTok, sekarang dah ada TikTok kan, Facebook, orang kadang-kadang tu dia bangga tau. Dia bangga dengan dia punya dosa. Ya. And lepas tu Dia rasa macam cool lah gitu. dia rasa diri dia cool, dia buat benda tu. Dan lepas tu orang support. Saya rasa tu trend lah sekarang. Ha. Dia buat benda cool, dia rasa dia buat benda dosa, dia cool. Habis dah tu orang lain semua ikut. It's trending lah. Lepas tu bangga So bangga. Ya. Itu mungkin dia satu, kalau kita husnuzon lah, dia tak sedar tu dosa, dia ignorant lah, kan, yang tu dosa. Tapi kalau tak, kalau memang betul dahsyat tu, memang dia berbangga lah dengan perbuatan dosa dia, kesalahan dia, dan dia cuba nak influence orang-orang lain lah. Cuma before mungkin kita macam go through the issue of dosa ni, saya nak daripada kita dah faham definisi dosa, kan. Lepas tu dosa tu terbagi pada dua, kan, dosa besar dan dosa kecil, kan. It's important juga untuk kita tahu bagaimana dosa kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So saya nak ambil daripada quote daripada sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berniat untuk melakukan sesuatu kebaikan namun dia tidak melakukannya, ditulis juga untuknya satu kebaikan. So dia berniat buat kebaikan tapi dia tak dapat buat lah, maka ditulis satu kebaikan buat dia. Sesiapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia melakukannya, ditulis untuknya 10 kebaikan sehingga 700 gandaan. So different, kan. Tadi kalau niat buat baik, somehow ditulis kebaikan dia. Kalau dah berniat dan terus lepas tu dia buat kebaikan tersebut, dia tak kira satu, terus dia ambil 10. Masya-Allah. 10 sampai 700 kali gandaan lah, berikut berdasar keikhlasan dia, situasi, konteks dia dan struggle dia, dan apa yang juga diletakkan memang dah diterangkan oleh Allah Taala, kan, ganjaran dia gini, berapa kali ganda. Kalau solat Jumaat berapa kali? 27, kan? 27. So dah ada gandaan yang ditetapkan lah. Cuma seterusnya Nabi SAW terangkan, sebaliknya sesiapa yang berniat melakukan kejahatan namun dia tidak melakukannya, tidak akan ditulis sebarang kejahatan untuknya. Berbeza dengan kita buat baik, kita berniat baik, diambilkan dan diberikan satu pahala, tapi bila kita berniat buat jahat tapi kita tak buat, tak dikira kejahatan dia, dan niat tu kirakan macam kena padam lah, macam itu. Masya-Allah. Dan jika dia melakukannya, barulah ditulis. Ditulis berapa? Satu kejahatan untuknya. So tak ada gandaan. Kalau kita buat baik, ada gandaan kebaikan daripada 10 hingga 700. Tapi kalau kita buat jahat, Allah ambil satu je. So daripada hadis ni saya nak terangkan ni, potensi untuk kita mendapat keredaan Allah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan syurga tu, the potential lagi besar. Lagi besar. Compared tu bila kita melakukan dosa.
Tapi ada juga daripada kita, waliyazubillah min zalik, terus ke dalam neraka disebabkan banyak sangat dosa-dosa yang dilakukannya melebihi kebaikan yang dilaksanakan di dalam Ayazubillah. dunia ni. Ya. InsyaAllah. Itulah, memang saya tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Ustaz Azri tadi, di mana kita sebenarnya senang nak buat kebaikan Hmm. diberikan galakan, dorongan untuk buat kebaikan. Dan pada masa yang sama, bila part kita buat dosa ni, Allah ni bukannya sahaja adil, tapi Allah Maha Pemurah Penyayang. Jadi bila part kita buat kesalahan tu, kita akan diberikan kesalahan yang sikit lah. So Allah nak kasi kita can lah. Jadi maksudnya rugi lah sangat bila part Allah dah kasi kita can, tetap kita tak nak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sebut pasal, yelah, memang semua orang tu memang tersalah lah kan, kadang tersalah. Lepas tu pasti kalau kita buat tersalah tu pasti ada jalan keluar. Jadi macam mana tu? Apakah macam mana kita nak apa namanya nak keluar daripada ni sekadar ni lah opening lah kan, sebelum Okeylah, kita masuk in detail ya. macam mana kita nak keluar daripada benda-benda dosa ni. Satu, kira apa, memang antara perkara yang kita perlu lakukan ni adalah kesedaran. Bila kita dah buat dosa tu, kita sedar yang tu dosa dan kita cuba berusaha untuk berhenti daripada dosa tersebut. Tapi kalau kita rasa yang masalah dia bila kita rasa benda tu benar, benda tu so called baik dari sudut pandangan kita, yang kita terus lakukan, itu yang masa ke semasa kita dah terbiasa melakukan dosa tersebut lah. Jadi perlu kesedaran tu yang memainkan peranan pembukaan kepada kita untuk keluar daripada dosa tersebut. Tapi tak makna kita kadang-kadang ada dosa tu berkait dengan ketagihan kan. Kita tak boleh stop. Okay, kita terus sedar, terus mungkin stop kat sana. Tapi mungkin proses di mana dia nak kena hadapi isu ketagihan juga isu kesihatan dan sebagainya kan. So kena ada proses, tapi kesedaran tu dah ada. Alhamdulillah dah baiklah. Ya, and maybe I nak tambah sikit. So macam let's say kita memang secara lumrahnya nanti kita akan ada thoughts that running through our mind kan. Jadi pada Ana pentingnya untuk kita nak menjaga hati kita dan pada masa yang sama menjaga pemikiran yang kita hadapi itu untuk tidak melayaninya. Yes. So kalau kita dah mula untuk nak layan, habislah kita bukakan pintu-pintu yang lain untuk nak membuatkan benda-benda yang kita baik kan. So insyaAllah bila kita dah mula untuk nak stop, mula dengan istighfar, mula dengan ta'awud, insyaAllah dia akan lebih membantu kita untuk nak kurangkan lah. Pada masa yang sama contohnya, anda terfikir anda teringat ada satu one of my friend dia ada tanya lah, dia cakap and dia quite young lah, younger age, dia cakap Ustaz, I ada masalah pornography Ustaz, I ada porn addiction. So macam mana? So mula dengan kesedaran macam Ustaz Aziz kongsikan tadi, tapi pada masa yang sama macam kita boleh nilai dia punya frekuensi tu. So contohnya sebelum ni everyday nak tengok at least once. Lepas tu bila dia dah timbulnya kesedaran, dia nak insaf, dia mula untuk macam kurangkan at least 1 week once. So ada progress kan dekat sana kan. So maksudnya dia dapat lebih kontrol diri dia, mudah-mudahan one day terus dia akan stop terus. InsyaAllah. Ya, that's why kesedaran tu sangat-sangat penting lah. Dia kirakan pembukaan, macam saya mention tadi, pembukaan kepada kita tinggalkan dosa tersebut. Ya, insyaAllah. Mungkin boleh tambah juga selain kita kurangkan, cuba nak berubah kita sibukkan dirilah. Yes. Sibukkan diri dengan benda-benda yang berfaedah. Berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh kan, banyak ke masjid. Betul. Aktifkan diri dengan masyarakat. Dan dari situ pun kita akan nampaklah yang diri kita ni, rupanya aku sebenarnya boleh. Ya, betul. Kan, Pergaulan boleh pergaulan. Dan sebelum kita tutup lah ni bahagian pertama mukadimah, Ustaz, apa hikmah ni kalau kita tahu dosa? Hikmah dia apa? Hikmah bila mana kita tahu kita berbuat dosa ni, satu yang jelas hikmah ni kita masih beriman. Kan? Kita masih beriman, kita tahu kita telah menyebabkan mungkin kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa yang kita lakukan. Jadi kita sedar benda tu perlu kepada kesedaran tersebut dan kita cuba bertaubat.
Dan lagi satu juga kita akan belajar daripada kesilapan tersebut. Kadang-kadang kita buat dosa ni, kita somehow mungkin kita tak tahu itu perbuatan dosa yang boleh merosakkan diri kita kan. Bila kita dah sedar, either kita sedar sendiri ataupun ada yang nasihat kita kan. Mm. So kita belajar untuk ke depan kita elakkan daripada perbuatan tersebut. Kadang-kadang kita tak tahu apa tanpa kesedaran tersebut kita somehow akan terus lakukan dosa lah. Dan yalah, that one I think hikmah yang penting lah. Kita sedar dan kita belajar daripada kesilapan. Baik, alhamdulillah untuk bahagian pertama mukadimah kita dah tahulah sedikit sebanyak tentang dosa, dosa besar, dosa kecil, macam mana kita nak mengurangi dosa atau stop, dan hikmah. Hikmah kalau kita tahu dosa tu. Kadang-kadang tu kita sendiri tak tahu itu dosa rupanya. Oh, itu dosa rupanya kan. Lepas tu alhamdulillah ada orang ingatkan. Betul. Kan. Bila dah tahu dah kena ni tanggungjawab Dah tahu kita tanggungjawab lah. Dan memang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang niat untuk buat kebaikan. Niat aja Allah dah kasih satu. InsyaAllah, insyaAllah. Apalagi kalau kita beramal kan. Allah kasih berapa? 10 sampai 70 700 10 sampai 700 kebaikan. Kalau orang yang nak lakukan dosa, dia tak dapat. Dia cuma niat dia je. Tapi kalau dia buat, maknanya dia cuma dapat satulah. Kalau dia tak buat, dia tetap diberikan ganjaran kan. InsyaAllah. Jadi kita sambung dengan bahagian kedua insyaAllah.